Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma anaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Firman Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghururan walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan ini merupakan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Ayat yang saya bacakan tadi ialah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'd zukhrufal qawli ghururan walau sya'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayat ini ialah, dan demikianlah Allah Ta'ala kata, dan demikianlah kami jadikan, wa kadzalika ja'alna, dan demikianlah kami jadikan, likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi itu, aduwan syayatinal ins wal jinn, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh daripada syaitan yang terdiri daripada manusia dan jin. Tiap-tiap Nabi yang diutuskan oleh Allah Ta'ala itu disertakan sama musuh-musuh yang terdiri daripada jin, syaitan termasuk manusia dan jin. Syaitan itu ada manusia, ada jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebahagian daripada mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain, zukhrufal qaul, dengan kata-kata dusta, kata-kata bohong, tipu, kata-kata yang tak betul. Ghururan walau sya'a rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Yang indah-indah susunannya. Cakap-cakap mereka ini indah-indah, mudah terpengaruh dan mudah terpedaya bila kita dengar. Susunan tu bahasanya sangat cantik. Bila difikirkan sekali macam betul je rasa benda yang dia kata itu. Untuk memperdayakan, tujuannya untuk memperdayakan. Kata-kata itu terbit daripada mulut mereka dengan susunan yang indah, cantik-cantik. Tujuannya ialah untuk memperdayakan pendengaran. Bagi orang yang dengar tu rasa, ya betul lah tu, akhirnya betul lah tu, tak ragu lagi dah, betul lah ni. Awak tak dengar ke dia tak lagi, kemas ni. Gitu. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah mereka tidak melakukannya.
Kalau Allah Ta'ala nak sekat, nak halang, tak ada masalah, boleh. Dia tak boleh buat apa-apa. Tetapi Allah Ta'ala telah melepas bebaskan mereka ini. Sebab umat Nabi juga dah diberi Quran. Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kemudian diberi akal fikiran. Pandai-pandailah fikir sendiri, nak pilih yang mana. Kata-kata yang indah susunan tadi itu sedangkan dia dusta, ataupun kata-kata yang benar yang datang daripada Allah dan Rasul. Dengan akal fikiran yang waras, pulanglah pada kamu. Aku tak pernah sekat dan tak pernah halang. Ya, bisikan-bisikan ini bila sampai kepada kamu. Fikir-fikir, pandai-pandailah fikir sendiri. Oleh itu biarkanlah mereka, Allah Ta'ala kata. Oleh itu biarkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan itu daripada perbuatan yang kufur dan dusta. Habis. Sadaqallahul azim. Ayat ini akan jadi perbincangan kita pada pagi subuh ini. Dan sebelum itu saya merujuk kepada kata-kata Dr. Yusuf Qaradawi juga di dalam buku ataupun kitab yang jadi panduan kuliah subuh kita, iaitu Al-Islamu wal-Ilmaniyah Wajhan li Wajhin, yang dah lama kita baca ini, pertentangan Islam dan sekular. Saya nak gabungkan, bukan nak gabungkan, nak bersama-sama antara apa yang Dr. Yusuf Qaradawi kata dengan firman Allah Ta'ala itu untuk jadi asas pada perbincangan kita pada pagi ini. Dr. Yusuf Qaradawi berkata, berhubung dengan akal manusia ini, manusia tidak mampu berfikir. Ya, manusia itu tidak mampu berfikir untuk sampai kepada penghujung kehidupannya dan tidak dijamin keselamatan berfikirnya kecuali bersama-sama dengan akal itu Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hidayah, petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang sekali lagi, mafhum daripada apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi di sini ialah setiap manusia itu Allah Ta'ala beri akal. Akal itulah yang digunakan untuk manusia berfikir. Berfikir sama ada benda itu betul ataupun salah, ya ataupun tidak, benar ataupun dusta. Tetapi Dr. Yusuf Qaradawi kata, kalau hanyalah semata-mata dengan akal itu manusia berfikir tanpa dibantu oleh hidayah dan petunjuk Allah, nescaya manusia tidak mampu untuk memikirkan apa kebaikan, apa rahsia di sebalik perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada perintah tersebut berupa suruhannya ataupun perintah tersebut berupa larangannya. Manusia sudah sekali tak mampu berfikir. Manusia yang mampu berfikir lalu menerima perintah Allah Ta'ala itu, sama ada dalam keadaan senang ataupun susah, sama ada dalam keadaan rasa macam tak bersetuju ataupun bersetuju, menerima dan menelamnya bulat-bulat perintah Allah itu ialah manusia yang berfikir bersama-sama akalnya dianugerahkan nur hidayah Allah, petunjuk Allah untuk dia berfikir dan membuat keputusan. Maknanya akal manusia semata-mata ini dia tak akan nampak yang penghujung yang di depan tu. Sebab itu kadang-kadang orang yang hanya semata-mata guna akal berfikir, logik akal, kekuatan akal semata-mata, ya, kadang-kadang manusia itu di pertengahan perjalanan dia ragu dan dia mempertikaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dia tak boleh nak pergi ke depan, dia tak berapa nampak dah. Orang yang menerima bulat-bulat apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu, dia nampak itu benda yang di depan sana, di penghujung sana, akibat ataupun kesan di sebalik perintah Allah itu, dia nampak itu sebab dia bersama-sama dengan akal itu ada suluhan Allah, nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia nampak jelas dan terang benda tu. Barang perintah Allah Ta'ala ini, ya, maknanya kehadapan sana tu ada orang nampak, ada orang tak nampak. Tak nampak itu sebab tidak ada bekalan cahaya petunjuk.
Yang nampak itu sebab ada bekalan cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak ada bekalan cahaya petunjuk Allah Taala, maka dia nak fikir apa yang Allah Taala suruh itu di depan lagi pada itu, dia hanya semata-mata bergantung kepada kekuatan akal. Lalu kekuatan akal yang Allah Taala bekalkan kepada kita ini adalah benda yang sangat terhad, yang sangat limited, terhad. Tidak terjangkau oleh pemikiran. Kenapa dan mengapa Allah Taala perintahkan demikian. Jadi nak memudahkan keadaan itu bagi manusia yang Allah Taala kasih, maka dibekalkan bersama-sama dengan akal itu ialah petunjuk dia, hidayah dia, nur dia, cahaya dia, supaya nampak apa sebenarnya sekali di balik perintah dan larangan Allah. Itu dia. Ini keterangan awal berhubung dengan apa yang cuba kita bincangkan sedikit pada pagi subuh ini. Satunya yang menjadi musuh manusia dalam surah Al-An'am yang saya bacakan tadi ayat 112, bersama-sama dengan Nabi itu didatangkan syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia. Ini merupakan pengacau ganggu kehidupan manusia, meragukan manusia, menghilangkan rasa yakin dengan janji Allah, syaitan dan iblis ini. Kemudian akal yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi tadi tidak dibekalkan dengan petunjuk Allah, juga dia akan berlaku, orang kata apa? Akan berlaku gangguan pemikiran yang tidak sampai kepada destinasi yang dikehendaki. Dua ayat ini bertolak daripada dua perkara yang saya sebutkan pada pagi ini, iaitu yang pertama firman Allah Ta'ala tadi ayat 112 surah Al-An'am, dan apa yang disebut oleh Dr. Yusuf Qaradawi, maka pada hari ini kita dapati banyak perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh, sama ada larang ataupun perintah buat, dipertikaikan oleh manusia. Kenapa dan mengapa? Itulah sebabnya. Kenapa dan mengapa? Tidak seperti para sahabat Nabi, bila sahaja turun ayat perintah supaya buat itu, buat ini, ataupun larangan itu dan larangan ini, mereka tidak bertanya, mereka tidak, orang kata apa, kasratus soal, banyak soal. Tidak. Dia suruh buat saja sebab pada mereka ada keyakinan bahawa setiap yang disuruh itu memang baik berlaku. Tidak ada yang tidak baik, kecuali semuanya baik berlaku. Mereka ini sentiasa husnuzan dengan Allah Ta'ala. Apa saja yang datang daripada Allah, apa saja yang datang daripada Rasul mereka, semuanya baik belaka. Tidak ada yang tidak baik, kecuali baik belaka. Mereka ini tidak banyak, orang kata, berfikir, bergantung semata-mata dengan akal, tetapi banyak dibantu oleh hidayah petunjuk Allah Ta'ala. Dia nampak benda itu, dia nampak benda itu ke depan, lalu dia jadi manusia yang tidak ragu-ragu bila nak menyahut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kedudukannya, tuan-tuan. Hari ini berbeza sedikit, mereka bila masa zaman dah berlalu, ayat-ayat Al-Quran itu tidak lagi menjadi, orang kata, bahan utama, keyakinan sekadar dibaca sahaja macam tu, maka banyaklah timbul keraguan-keraguan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya nak sebutkan pada pagi ini, yang sangat banyak menimbulkan keraguan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu contoh. Dan contoh yang saya sebutkan ini, sebelum ini pernah saya sentuh secara, orang kata, tidak detail. Tapi pagi ini insya-Allah sebagai, orang kata, pusingan yang terakhir di masjid ini yang saya sebutkan ini, di masjid lain, surau lain saya dah sebut sebagai satu roadshow macam seolah-olahnya tentang isu ini. Saya akan sebut secara detail sikit, dan benda yang akan saya sebutkan ini pernah disebut di sini, dan perkara ini sangat penting untuk disebut dan diulang bicara sekali lagi, kerana orang yang mengulas atau sesiapa saja yang mengulas perkara perintah Allah ini, kalau dia komplain, dia tidak yakin dan sebagainya, dia boleh mengganggu gugat akidah seorang Muslim itu. Dia ganggu gugat. Nampak perkara tu kecil saja. Benda yang saya nak sebutkan di sini tidak lain dan tidak bukan ialah berhubung dengan perintah Allah Ta'ala, iaitulah hukum hudud. Pada ni saya tak sebut dah, saya nak jelaskan di sini, iaitu berkaitan dengan hukum hudud. Sebab
ramai yang saya telah temui dan saya tanya kepada mereka, apa pendapat tuan-tuan tentang hukum hudud? Lalu mereka mengatakan bahawa antara jawapannya, satu dia kata zalim. Dan orang yang jawab zalim ini ialah orang sembahyang lepas sembahyang zuhur. Lepas sembahyang zuhur saya tanya satu soalan kepada orang tu, saya berhenti singgah sembahyang zuhur. Agak-agaknya hukum hudud ni macam mana? Dia kata secara peribadi, dia kata saya rasa belum sampai masa, dia zalim. Jawab tadi baru sembahyang, jawab lagu tu. Jawapan itu merupakan kalimah kufur, tuan-tuan. Kalimah kufur. Air sembahyang tak habis lagi. Tapi dengar-dengar air sembahyang habis jadi batal belaka, tuan-tuan. Dengan sebab kalimah kufur yang keluar daripada lidah dia itu lagu tu. Sangat bahaya. Keluar dalam keadaan biasa, tak ada apa-apa. Tapi kalimah yang dikeluarkan itu sangat besar kesannya kepada akidah seorang individu Muslim. Ada yang jawabnya, dia kata belum sampai masanya. Ada yang jawab katanya dia adalah kurang penting. Dari segi keutamaannya kurang penting. Hudud itu kurang penting. Jadi macam-macam jawapan. Yang saya buat kesimpulannya ataupun orang kata ringkasannya, ada 9 jawapan daripada ramai-ramai yang saya tanya itu, mereka menjawab bahawa satunya, dia tidak sesuai dengan suasana semasa hari ini. Satu, dia jawab. Yang kedua, ada orang kata hukum hudud kejam. Yang ketiga, ada yang sebut keluar tidak penting. Yang keempat, ada yang kata belum sampai masanya. Yang kelima, kata ramai lagi yang tidak memahaminya. Yang keenam, kata mestilah dilaksanakan secara sederhana, dan seterusnya. 2, 3 jawapan lagi. Yang kelima 2 lagi. Yang keenamnya, mestilah dilaksanakan secara hati-hati. Yang ketujuh, yang ke-8, hendaklah janganlah dilaksanakan secara tergesa-gesa. Itu antara jawapan yang diberikan. Jawapan-jawapan ini menunjukkan kepada kita bahawa orang yang menjawab ini sebenar sekalinya dia tidak ada asas tunjang. Dia tidak ada keyakinan yang jazam, yang putus. Dia tidak ada husnuzan dengan Allah Ta'ala. Dia tidak memiliki keyakinan bahawa Allah Ta'ala itu maha mengetahui sebenar sekali di sebalik ini. Sebab ini merupakan perintah Allah. Ramai orang yang meletakkan perintah Allah itu pada sudut pandangan mereka dalam sudut yang berbeza-beza, tetapi dia punya akibat daripada sebutan-sebutan itu, dia boleh menjejaskan akidah. Muslimin muslimat rahimakumullah, saya bukan nak menghukumkan orang yang menyebut ini, tetapi itulah kedudukan hukum. Dari sudut akidah, apabila manusia dalam keadaan yang tidak tahu sebenar sekali, jahil tentang hukum Allah, perintah Allah, lalu mereka menyebut berdasarkan akal, rasional, kewarasan semata-mata, sangat bahaya, tuan-tuan. Jadi dalam kuliah pada pagi ini, suka saya menjelaskan bahawa, tuan-tuan, jangan disamakan hukum hudud dengan perintah solat, tuan-tuan. Hukum hudud dan perintah solat merupakan dua perkara yang berbeza, tetapi dua-dua ini merupakan perintah Allah yang wajib dilaksanakan. Cuma bentuk pelaksanaannya kita tengok pada perbincangan pada pagi ini. Beza antara ibadat solat dengan hukum hudud, tuan-tuan. Saya perbezaan ibadah solat dengan hukum hudud ini saya sebut bagi menjawab ada orang kata hukum hudud itu ramai lagi yang tidak memahaminya, maka tak bolehlah dilaksanakan hukum hudud itu. Jawapannya macam ni. Semua orang Islam yang mukallaf mesti memikul bebanan syarak. Semua orang mukallaf. Orang mukallaf ini, tuan-tuan, ialah orang yang akil lagi balik. Dia ada akal, dia sampai umur. Kalau sampai umur saja tapi tidak berakal, maka dia bukan mukallaf.
Kalau dia dah ada akal tapi belum balik, misalnya begitu, maka dia juga belum lagi mukallaf dan dia tidak apa orang kata dipertanggungjawabkan untuk memikul bebanan syarak. Bebanan syarak maksudnya perintah dan larangan Tuhan yang berupa wajib kita buat, yang wajib kita tinggal, iaitu haram. Antara faktor kefahaman, ini kefahaman orang, ada orang sebut, yang belum wujud di kalangan manusia, maka penguatkuasaan hukum hudud ditangguh. Apakah faktor ramai orang tak faham tentang hukum hudud, maka penguatkuasaan hukum hudud ditangguh. Orang kata ramai tak faham. Kita tidak boleh melihat keperluan memahami hukum hudud dengan keperluan memahami cara solat adalah sama, tak boleh. Dua-dua berbeza, tuan-tuan. Dua-dua berbeza, tuan-tuan. Apa bezanya? Solat ibadah sifatnya fardiyah. Seorang kena semayang belaka. Tolong semayang saya pagi ni subuh tak larat nak bangun, demam semua. Tak apalah, sekarang jumpa dekat warung roti canai, saya bagi upah 2 rakaat RM10. Tak boleh, tuan-tuan, tak boleh. Itu seorang-seorang kena tanggung itu tak boleh dilepas pada orang lain, walaupun dengan memberi kadar upah yang tertentu yang dipersetujui oleh orang untuk ambil tanggungjawab. Tidak boleh berlaku benda macam ini. Satu nak sebut. Sebab apa? Status ibadah solat sifatnya fardiyah seorang-seorang. Okey ya. Sementara hukum hudud adalah ibadah dalam bentuk perundangan yang bersifat istimaiyah, kemasyarakatan. Dia bersifat kemasyarakatan. Maka bila kata kemasyarakatan, semua-semua kena tolong, semua-semua kena bantu belaka, sifatnya macam tu. Di sana sini perlu ada orang kata tolong menolong macam itu, bantu membantu. Ibadah solat yang bersifat fardiyah, sementara hukum hudud bersifat istimaiyah. Setiap orang Islam mesti memahami dan menguasai cara mendirikan solat yang betul. Ini saya nak sebut sebab apa? Sebab tentang memahami hukum hudud A sampai Z adalah satu keperluan ataupun tidak. Yang jelas sembahyang yang 5 waktu 13 rukun itu menjadi keperluan kepada semua, mengetahui perkara A sampai Z dalam sembahyang. Tiap-tiap orang kena faham. Adakah hukum hudud pun begitu juga kena faham? Ini persoalannya, sebab orang sebut begitu. Sebutan-sebutan ini saya nak beritahu, dia kembali kepada akal yang berfikir sekadar dengan akal semata-mata, tanpa merujuk kepada apa yang Allah Ta'ala ingatkan. Surah Al-An'am ayat 112. Pemikirannya telah dikacau ganggu oleh musuh-musuh yang datang bersama Nabi. Sama ada terdiri daripada manusia atau jin, lalu dia mengeluarkan kata-kata dusta. Hukum hudud tidak boleh dilaksanakan sehinggalah semua orang memahami. Persoalannya, adakah orang yang memahami itu, yang individu secara fardiyah seperti sembahyang itu perlu memahami keseluruhan perkara yang berkaitan dengan hudud A sampai Z ataupun tidak? Itu persoalannya. Itu persoalannya. Sebab sembahyang dah pastinya semua orang kena faham A sampai Z. Mesti faham rukun sembahyang yang 13, kena pasti rukun qauli dan rukun fi'linya. Kena tahu perkara yang membatalkan solat, perkara-perkara yang mewajibkan solat itu kena tahu benda macam tu. Barulah sembahyang itu sempurna. Tak masuk waktu, tidak sah sembahyang misalnya. Maka kita kena tahu antara perkara yang menyebabkan sembahyang itu jadi sah atau tidak sah. Pastinya waktu itu masuk secara pasti masuk waktu. Itu antaranya contoh. Mereka mesti berupaya melaksanakan rukun qauli dan rukun fi'li dengan betul. Jika tidak, mereka terpaksa menanggung solatnya yang tidak sah secara individu. Seorang-seorang kena tanggung. Bukan imam yang tanggung, makmum yang tanggung. Makmum yang jahil tentang orang kata perkara batal solat, katanya contoh perkara batal solat. Dia tahu batal sembahyang itu batal wuduk. Dan batal wuduk itu ialah dengan tertentu misalnya. Saya bagi contoh, orang pun sembahyang. Imam depan, belakang ni makmum. Seorang makmum terkentut tengah sembahyang. Makmum yang sebelah ni
Dia rasakan orang ni sekejap lagi keluar daripada saf. Dah terkentut. Tengok-tengok tak keluar. Sebab makmum ini memiliki fahamnya, dia faham macam tu. Bila kentut, batal wudu. Tapi dia tidak mahu keluar daripada saf. Tak nak keluar daripada saf, duduk tunggu macam tu. Tak tahulah, sama dia buat-buat sembahyang. Tapi semua orang dengar. Bunyi kentut yang dia kentut tadi dengar. Memang pasti batal sembahyang dia sebab wuduknya dah tak ada. Bila wuduk tak ada, batal lah sembahyang. Sembahyang kena berwuduk. Contoh kejahilan yang berlaku misalnya. Maka yang batal sembahyang itu orang terkentut tu seorang je lah, orang tak ada apa-apa. Sebab dia seorang saja tidak memiliki kefahaman itu. Sedangkan kefahaman tentang batas sah sembahyang itu perlu seorang-seorang miliki. Lalu orang yang kedua yang di sebelahnya juga ini tak kentut. Tak kentut, tapi ada juga kurang jelas dari sudut kefahaman. Orang ini juga ada kemungkinan akan batal sembahyang. Masing-masing tanggung, imam tak ada masalah. Makmum yang kedua. Lalu makmum yang kedua tanpa sedar, contohnya kata, awak keluarlah daripada sah, tak dikentut. Yang tahu nasihat macam tu kan. Ini maksudnya tanpa sedar. Sebab lama dah tunggu tak keluar-keluar hamba Allah ni. Awak keluar daripada sah, dah batal sembahyang. Kentut adik kan batal wuduk batal. Wuduk batal sembahyang batal. Awak keluarlah daripada sah, dia ambil semula. Takkan nak duduk macam ni. Syarah lebih sikit dengan sembahyang. Dia pun tak sedar, dia tak kentut. Tapi dia bercakap ketika sembahyang batal sembahyang. Jadi banyak perkara yang batal sembahyang, antaranya terkentut tengah sembahyang batal sembahyang. Cakap tengah sembahyang batal sembahyang. Makan tengah sembahyang batal sembahyang. Misal contoh kan, banyak perkara orang ni duduk kentut dia sangat faham. Awak batal sembahyang sebab kentut. Jelas kefahamannya batal sembahyang, sebab tu dia suruh kawan dia keluar. Dan dia pula dia tak sedar yang dia bercakap itu batal sembahyang. Orang yang tiga dia kata, awak kenapa begitu tegur macam tu, batal sembahyang awak tu walaupun tak kentut, dia kata. Yang ketiga tu kata lagu tu. Nak menegur ni, batal sembahyang awak tak boleh cakap tengah sembahyang, dia bagi tegur orang tu pula. Yang keempat kata, tiga-tiga awak semua batal belaka sembahyang. Habis batal belaka sembahyang tu yang makmum batal. Imam kata, nasib baik aku tak masuk campur, dia kata. Nasib baik aku tak masuk campur. Dua orang batal. Imam dengan imam habis sekaligus. Maknanya siapa dia buat salah dan tak pasti kesalahan apa, sedangkan benda tu salah dalam sembahyang, maka masing-masing tanggung. Kalau semua yang terlibat, semuanya batal belaka. Kalau seorang saja terlibat, orang lain tak ambil peduli, pandai-pandai kau lah, nak keluar tak nak keluar. Kalau aku bagi nasihat aku tegur, aku batal. Yang ni pula kata, maka seorang tu yang tanggung. Ini kedudukan solat, tuan-tuan. Ini kedudukan solat. Maknanya pengetahuan tentang sembahyang A sampai Z mesti dimiliki oleh semua orang yang nak mendirikan solat itu. Tuan-tuan faham? Satu. Tapi dia berbeza dengan hukum hudud, nak beritahu. Sebab orang cuba menyamakan, seolah-olah menyamakan hukum hudud dengan sembahyang macam tu. Semua orang mesti memiliki yang sama daripada A sampai Z. Macam mana dalam sembahyang, begitulah hukum hudud. Jawapannya tidak begitu, tuan-tuan. Sebab hukum hudud ini, dia tidak setelahnya fardiyah seperti sembahyang. Dia bersifat istimaiyah, kemasyarakatan, tuan-tuan. Apa yang disebut di sini ialah, berbeza dengan hukum hudud, tuan-tuan. Kandungan hukum hudud terdiri daripada banyak perkara. Sembahyang pun banyak perkara juga, tapi semua banyak perkara itu ditanggung oleh tiap-tiap orang. Tetapi banyak perkara, komponen-komponen dalam hukum hudud bukan semuanya ditanggung oleh setiap orang, individu Muslim namanya, tidak. Ada perkara yang perlu dia tahu, ada perkara yang tidak sampai kepada tahap dia wajib tahu benda itu. Saya sebut di sini. Bukan semua individu Muslim berkewajipan mengetahui dan memahami semua kandungan hukum hudud tersebut. Seperti mana ibadat salat. Tidak. Antara kandungan hukum hudud, macam saya nak bilang sembahyang lah, sama niat. 2, berdiri tegak. 3, takbir. 4, Fatihah. Macam itulah kan baca. Itu rukun 13. Tetapi hukum hudud ini dia ada komponen-komponen dia. Antara kandungan hukum hudud, dia berkaitan dengan jenis-jenis salah laku. 1, jenis-jenis salah laku yang masuk dalam kategori hukum hudud. Contohnya mencuri. Itu jenis salah laku lah tu. Contohnya berzina. Itu jenis salah laku tu. Contohnya tuduhan zina. Misalnya kan. Itu antaranya. Perkara-perkara yang masuk dalam kategori kesalahan hudud. Ini satu. Yang keduanya, perkara yang terkandung dalam hukum hudud itu jenis salah laku. Satu. Yang kedua ialah hukuman terhadap salah laku tersebut. Hukuman. Curi, sabit kesalahan, potong tangan misalnya. Ya tak?
berzina, hukumannya rejam ke, sebat ke. Tuduhan zina, hukum qazaf itu berapa rotan, 80 rotan misalnya. Itu hukuman kepada kesalahan, dua jenis. Kemudian yang ketiganya pula, ialah iaitu berkaitan dengan penggubalan, mengenakmenkan hukum hudud itu, menjadikan dia proses menjadikan hukum hudud itu. Ada sejenis pula, sebab hukum hudud itu dalam konteks hari ini orang mentakninkan, mengenakmenkan, mengaksakan benda itu, maka hukum hudud itu perlu diaksa, disusun sebegitu rupa. 3 jenis. Yang keempatnya, penguatkuasaan hukum hudud, proses mewartakan dan tarikh penguatkuasaan itu. Yang keempat. Yang kelimanya berkaitan dengan pendakwaan. Orang yang salah ditangkap misalnya, perlu didakwa, dibawa ke mahkamah, ada keterangan bukti semua sekali lah. Dan yang keenamnya berkaitan dengan penghakiman, proses perbicaraan. Dan akhir sekali, sama ada sabit tak sabit dengan kesalahan, iaitu penghukuman, nak dihukum kawan itu sabit tak sabit. Jadi banyak komponen-komponen. Persoalannya ialah, apakah benda-benda yang saya sebutkan ini, semua orang, sama ada siapa pun yang disebut sebagai layman, orang biasa, orang awam namanya, adakah mereka ini perlu mengetahui semua perkara ini? Itu persoalannya. Sebab orang kata hukum hudud tak boleh dilaksana sehingga semua orang tahu belaka. Jadi tahu itu, tahu setakat mana? Adakah semua orang yang bernama orang Islam, tak kiralah dia nelayan, petani, penternak, peneroka, peringkat kebangsaan, kena tahu semua perkara ini ataupun tidak? Itu persoalannya. Jawapannya ialah tidak. Sebab kalau semua orang kena tahu perkara ini, maka sudah tentu sampai kiamat hukum hudud tak boleh dilaksanakan. Sebab tidak mungkin seorang nelayan, peternak, petani, penoreh getah, peladang kelabur sawit dan sebagainya, yang kait buah kelabur sawit yang jolok-jolok itu, tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendakwaan, tahu berkaitan dengan pasal penghakiman di mahkamah, tahu tentang pasal penguatkuasaan, penggubalan hukum hudud, semua kena tahu belaka. Sudah tentu ramai manusia yang tak tahu. Jadi aspek mana sahaja orang awam ini perlu tahu, aspek mana sahaja yang perlu tahu. Jangan kita rangkumkan semua sekali perlu tahu. Di sana ada satu nawaitu yang jahat untuk menijakkan hukum Allah. Cakap-cakapnya dengan hujahnya yang sangat cantik itu, dia tidak sedar Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Surah Al-An'am ayat 112. Mereka ini sebenarnya sekali syaitan-syaitan yang susun katanya sangat indah-indah, dengan tujuan orang yang mendengar itu akan terpikat dengan kata-katanya. Betul sungguh, tak boleh laksana lagi hukum hudud. Ramai lagi orang tak faham. Tengok tu. Maka ramailah orang yang berpegang dengan kata-kata tersebut. Nampak di situ Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Al-An'am ayat 112, tuan-tuan. Maka perkara-perkara yang perlu diketahui oleh orang biasa, orang awam, orang ramai, bukan semua sekali. Yang perlu dia tahu ialah kesalahan hudud. Tuan-tuan dan puan-puan, antara perkara-perkara yang berkaitan dengan kesalahan hudud, orang pun ceritalah. Sama ada cerita dalam Tanyalah Ustaz TV9 misalnya kan. Misalkan kalau tanya tapi tak ada dalam TV9 soalan macam tu, tuan-tuan, tak ada. Memang tak ada. Dia hanya cerita keluarga bahagia, eratkan hubungan suami isteri, isteri suap suami makan, suami suap isteri makan. Tajuk-tajuk macam tu je. Dalam TV dia tajuk macam tu je. Tajuk-tajuk persoalan macam ni tak disebut, tuan-tuan. Memang tak disebut. Satu tajuk saya pernah tengok TV9 hari tu je, saya tengok. Tertengok satu. Nak contohnya, contoh saya nak sebut kan. Iaitu TV9 bertanya orang, pandangan orang, pendapat orang tentang bagaimana untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas pada hari Jumaat, kerana orang sembahyang Jumaat. Saya tertengok dalam siaran TV9 rancangan kopi nasi kukus. Kopi nasi kukus. Nasi lemak, nasi kukus pula dah, nasi lemak. Kopi nasi lemak. Dia tanya soalan kepada penonton lah, dan jawapan itu dia share dalam Facebook. Kemudian dia suluh dekat skrin TV tu kan. Banyaklah jawapan-jawapan orang bagi tu. Ada orang kata bersabarlah orang yang nak lalu hari Jumaat macam mana. Kesesakan lalu lintas tak boleh nak dibuat apa dah hari Jumaat. Kereta banyak, motosikal banyak. Ada orang jawab macam tu. Cerita ni. Nak cerita.
Yang keduanya, ada orang jawab, dia kata orang nak pergi sembahyang Jumaat, memang sembahyang Jumaat wajib. Tapi pandai-pandailah sikit, jangan sampai menghalang orang. Letaklah elok-elok motosikal, kereta tu susun elok-elok supaya tak ganggu orang nak lalu tu. Dia kata macam tu. Yang ketiganya, siapa yang saya buat dia mana? Bersabarlah, suruh orang bersabar. Dia juga macam-macam apa. Ada satu jawapan tidak dibaca oleh pengacara. Ketika itu, pengacara nasi lemak ni dia tak baca benda tu. Saya dah nampak dah satu dia tak baca tu. Masa tu dia punya kamera TV dia suluh tu, masa tu dia punya komputer dia tu naik atas turun bawah, naik atas turun bawah. Saya kata mesti tak nak baca ayat ni. Ada satu ayat memang dia tak baca, dan akhirnya memang tidak baca. Mula-mula dia naik atas. Agaknya dia tengah berfikir sama ada pengacara ini perlu baca tak pendapat komen daripada penonton ayat ni dalam Facebook satu ayat. Mula-mula dia naik atas, dia naik. Saya kata ni nak buat hal lah, ni nak buat hal. Memang tak nak baca ni. Turun bawah. Tak lagi. Lagi gitu. Hilang ayat tu. Ayat itu apa? Ada pendapat daripada penonton, dia tulis, saya mencadangkan supaya untuk selesai masalah ni, dia kata kita tukar hari cuti hari Ahad kepada hari Jumaat. Tak masalah. Sebab orang tak kerja hari tu, jadi orang sembahyang Jumaat pun kacau ganggu lalu lintas tak ada. Ayat tu tak dibaca tuan-tuan. Apa maknanya tu? Ini dia nak beritahu. Ini dia nak tahu. Benda kecil je. Pagi tadi TV tu juga Syiah Halaqah, beriman kepada Allah, takwa dan sebagainya. Syarah tak kira lah, berapi-rapi syarah. Lepas Halaqah, apa dia pula sentuhan kalbu lah, macam-macam sekali. Dan bila bab yang tu pada baca, apa salahnya tuan-tuan? Bacalah ayat pendapat. Maknanya pendapat orang ada juga yang ditafsir. Alangkah baiknya kalau baca pendapat tu. Biar semua negara, seluruh negara tengok. Kalau menteri lah tengok tu. Oh, ada juga rakyat Malaysia cadang hari Jumaat pula cuti ni. Sebab masalah lalu lintas ni. Apa salah bacanya? Maknanya ada benda juga yang nak disembunyikan dalam konteks perbincangan semasa secara open macam tu. Sebab itu timbul kalimah-kalimah listen macam-macam. Tuan tahu benda tu, listen tu. Nak suruh dengar dia je. Tadi kata perbincangan terbuka kan? Yang faham-faham lah yang listen tu. Kalau tak faham, saya tak mampu lah nak ulang kat sini yang listen tu. Sendiri-sendirilah mau ingat maklumat di hujung jari tuan-tuan. Maklumat di hujung jari. Sendiri-sendiri lah tu kan. Itu cerita lain pula lah. Cerita lain pula. Yang tu cerita lain pula. Jadi balik semula kepada cerita ini. Balik semula kepada cerita hukum hudud ini. Ya. Orang yang perlu tahu tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan salah laku hukum hudud. Kemudian hukuman kepada orang yang buat salah laku ini ialah orang biasa. Soal penghakiman, soal pendakwaan yang melibatkan pendakwa raya, perbuatan apa-apa sekali itu, adakah mampu seorang penoreh getah misalnya, nelayan, petani, penternak, peringkat kebangsaan ini tahu? Mereka tidak mampu untuk tahu perkara ini. Hatta orang belajar universiti pun kalau tak belajar undang-undang bahkan kehakiman apa pun tidak tahu. Seorang doktor pun mungkin tak tahu juga benda ni. Bukan bidang dia. Tapi kalau nak ditunggu semua orang, sama profesional tak profesional, sekolah tak sekolah, semua kena tahu komponen-komponen dalam hukum hudud ini. Pastinya hukum hudud tidak akan didapat disanakan. Persoalannya orang yang mengeluarkan kata-kata itu sebenarnya sekali. Inilah mereka yang terdiri daripada syaitan, manusia dan jin, yang merupakan syaitan. Syaitan daripada kata-kata ia telah mempengaruhi pemikiran dan pemahaman orang bahawa hukum hudud tak boleh dilaksanakan lagi. Huru-hara jadinya sebab dalam keadaan manusia tidak tahu. Tetapi kalau dijelaskan bahawa hukum hudud bukan semua orang kena tahu, bahagian-bahagian ni dia kena tahu, bahagian-bahagian proses kehakiman, menjatuhkan hukuman, mensabitkan kesalahan dan sebagainya, dari segi orang kata saksi apa semua sekali bahan bukti, yang ni orang kampung tak perlu tahu benda ni. Tidak sampai kepada tahap itu perintah Allah Ta'ala. Maka sebenarnya sekali dia telah menyampaikan ayat-ayat Allah, perintah Allah secara amanah. Tetapi kalau dia sebut semua orang kena tahu, maka tidak sesuai lagi sekarang ni orang nak dilaksanakan hudud, sebab ramai orang kita tak tahu, dengan tidak menyebut secara khusus apa benda yang perlu tahu, orang peringkat mana yang kena tahu, yang ni orang peringkat mana yang kena tahu. Mereka telah menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah merupakan syaitan-syaitan yang daripada jin dan manusia, dengan kata-kata yang sangat lunak, dengan bahasa yang sangat indah. Ramai orang ambil pendapat ini, pemikiran ini, lalu mereka kata hukum hudud tidak sesuai, hukum hudud kejam, hukum hudud zalim dan sebagainya. Belum sampai masa dan ketikanya. Hari nak kiamat dah, bila tak tahulah nak
dia apa nak dilaksanakan hukum hudud dengan sebab kata-kata ini, tuan-tuan. Inilah dia antara kata-kata yang mereka bercakap tidak disusuli, tidak bersama sekali dengan apa? Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Akibatnya kata-kata ini yang menafikan perintah Allah ini dengan lisan, maka dia menyebabkan berlaku masalah, orang kata akidah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah akidah berlaku, tuan-tuan. Kerosakan akidah, kacau ganggu bekalan elektrik antara Allah dengan manusia dari sudut akidahnya berlaku kacau ganggu, tuan-tuan. Nampak benda tu simple saja, tetapi dia memberi akibat kesan yang besar dalam kehidupan di alam barzah dan di alam akhirat, di mana Allah Ta'ala kata keahliannya telah tersingkir. Walaupun dia tak kata saya telah keluar daripada Islam. Ini dia. Cakap-cakap yang macam tu tak perlu kita ikhtiar. Saya pagi ni dah jadi Buddha, tak perlu kata. Pagi ni saya dah puas dah dengan Islam, masuk Hindu pula misalnya. Tak perlu kata lagu tu. Dengan cakap-cakap yang macam tu, akidah Islam boleh terjejas, akidah Islam boleh jadi rosak, syahadah boleh jadi batal. Dengan mengatakan apa dia? Hukum Allah tak sesuai. Hukum Allah zalim dan kejam. Hukum Allah dan sebagainya yang merupakan semua prasangka-prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menjejaskan akidah. Muslimin muslimat rahimakumullah, betapa indahnya hukum hudud itu, nak sebut lagi di sini ya, supaya orang tidak memandang terong kepada hukum Allah. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang yang datang mengaku. 2 orang datang mengaku dia telah melakukan kesalahan jenayah hudud, iaitu zina. Kalau dia tak mengaku, orang tak tahu. Kalau dia tak mengaku, Nabi Muhammad pun tak tahu. Tak ada siapa yang tahu. Kenapa boleh jadi orang ni datang mengaku? Inilah kehebatan hukum Allah. Bila hukum Allah itu dilaksanakan, dikuat-kuasakan, Allah Ta'ala akan kontrol hati manusia. Nak membuktikan hukum dia itu sangat berkesan. Sampai orang tak tahu pun ada terasa hati nak datang bagi tahu serah diri. Nak membuktikan bahawa hukum Allah Ta'ala ini bila dilaksanakan, jenayahnya boleh dikawal kontrol. Bukan dengan mengintai, mengendak, mencari orang buat salah. Orang yang salah itu sendiri akan datang, orang kata, serah diri supaya tutup kes di muka bumi, supaya kes fail ini tidak dibuka di akhirat nanti. Sebab akibat daripada hukuman Allah di akhirat, dia lebih dahsyat, lebih berat tanggungannya di akhirat berbanding dunia. Jadi Allah Ta'ala buka pintu hati manusia yang salah itu untuk datang mengaku salah. Tengok hukum hudud. Bila hukum itu dilaksanakan, dia jadi lagu tu. Benda yang macam ni tak terfikir oleh kita. Hari ni ada tak orang mengedah dadah datang menyerah diri? Saya ada dadah tadi 4 kilo. Minggu lepas 5 kilo. Minggu ni kurang sikit pendapatan. Ada tak orang datang mengaku macam tu? Kemudian datang pula mengadu begini, mengadu begini, ada? Tak ada, tuan-tuan. Sebab hati manusia tidak tergerak dan tidak bergerak untuk mengaku, disebabkan penguasaan hukum itu bukan hukum Allah. Allah Ta'ala bebaskan diri dia, zat dia, daripada campur tangan dengan hukum-hukum yang bukan berkaitan dengan dia. Kau buat sendirilah, gasak kau lah benda macam ni, aku tak nak campur tangan. Sebab itu kita tengok ya, di zaman kerajaan Umayyah, di bawah pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Malik, bila hukum hudud itu dari segi penguatkuasaannya dilonggarkan sedikit, maka kadar jenayah itu meningkat. Ini fakta. Bila dikuatkuasakan secara ketat semula, maka kadar jenayah itu dia menurun secara automatik. Macam orang buka suih lampu, on, menyala, off, tutup, dia jadi yang tu. Sekejap ada, sekejap tak ada. Dia boleh jadi sampai pada tahap itu. Di India misalnya, pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab, Islam telah sampai ke India, lalu diperintahkan oleh Umar kepada gubernurnya di India melaksanakan hukum hudud, maksudnya menguatkuasakan hukum tersebut. Bila dikuatkuasakan hukum tersebut, kadar jenayah di India turun. Bila datangnya penjajah 1871 di India, datang penjajah buang apa nombor 1? Penjajah buang hukum hudud dulu. Tengok. Sebab itu hari ini kuat sangat penentangan orang Islam terhadap hukum hudud. Sebab telah disuntik masuk kefahaman bahawa hukum hudud ini boleh menjadi penyelesai kepada banyak masalah, tuan-tuan. Sebab itu hukum hudud ini penting. Yang lain bukan tak penting. Tetapi hukum hudud ini adalah obat yang paling mujarab untuk menjawab persoalan supaya 5 perkara yang perlu diselamatkan tidak diceroboh oleh manusia, tuan-tuan. Bila India didatangi oleh penjajah Inggeris 1871,
India, Inggeris buat apa? Buang hukum hudud dulu tuan-tuan. Benda lain dia tidak susah lagi, hukum hudud dulu. Dengan terungkainya hukum hudud dalam masyarakat, 5 perkara yang dijamin oleh Islam ini tidak terjamin lagi keselamatan. Bila 5 perkara ini tidak terjamin lagi keselamatan, apa erti kebahagiaan hidup? Apa erti banyak duit? Duit tidak selamat. Ada saja orang kata pemangsa-pemangsa yang akan menunggu masa untuk rampas, untuk ragu, untuk rompak, untuk samun dan sebagainya. Bila 5 perkara ini telah terungkap, 5 perkara yang nak diselamat tak selamat, keturunan manusia jadi tak selamat lagi dah. Masalah gejala sosial akan berlaku balik, menghasilkan luar nikah dan sebagainya. Dia melibatkan keturunan tuan-tuan. Masalah apa? Masalah nyawa manusia tidak selamat lagi. Orang tidak takut lagi nak bunuh orang. Macam di Malaysia, ada orang bunuh orang kerak berapa belah tu dekat Pahang tu. Monak Effendi dululah kita sebut cerita-cerita besar-besar lah. Di Banting misalnya, orang bunuh orang, dah bunuh bakar pula. Di puncak alam tu orang bunuh orang juga, letup dengan sifar namanya, letup berani sampai tahap tu. Sifar tu kalau letup dapat satu kebang letup. Berkat ni letup orang dekat puncak alam, ada orang letup orang. Tapi kalau hukum hudud ini berjalan di kuat-kuat, kena cari balik orang tukang letup orang tu. Kena cari balik. Jadi orang yang bersabit dengan kesalahan ini, yang letup orang ni, sangat takut dengan hukum hudud dia. Sangat takut. Sebab dia tahu dia sangat salah. Tapi dia, wallahualam, kena cari dululah kalau hukum hudud je lah. Sebab tu orang tak nak sangat dengan hukum hudud ni. Sebab ramai orang yang bersalah. Biasanya orang bersalahnya orang yang kebal dari segi undang-undang manusia. Tapi kalau dengan undang-undang Allah, dia tidak kebal lagi, dia tak kadis peluru lagi lepas pada tu. Mereka sangat takut dengan hukum Allah. Orang yang takut dengan hukum Allah, peraturan Allah, orang banyak buat salah. Orang tak curi ayam orang, dia tak takut. Orang tak curi telur ayam orang, tak takut. Orang yang takut kepada polis ini, takut kepada penguat kuasa, orang yang buat salah dari sudut undang-undang, dia sangat takut tuan-tuan. Dia sangat takut. Listen. Dengar balik elok. Kemudiannya di Turki. Di Turki, hukum hudud dilaksanakan di Turki di zaman kerajaan Sultanat Sultan Abdul Hamid yang kedua, Khilafah Islamiyah yang terakhir ketika itu. Hukum hudud dilaksanakan lagi. Jatuh pada tahun 1924 bila Mustafa Kamal Atatürk ambil alih, hukum hudud dicampak buang dulu. Yang dia buang apa dia? Dalam sejarah perundangan Turki, naiknya sistem sekular, hukum hudud dulu dibuangnya tuan-tuan. Tengok tu. Musuh telah mengenal pasti obat mana yang paling mujarab, ubat itu mesti disorokkan di belakang farmasi dalam store. Letaklah obat-obat yang tidak berapa mustajab ini. Berilah kepada orang-orang yang nak beli obat ni. Obat yang paling berkesan itu, yang Allah Ta'ala suruh itu, letak dalam store, tak buat keluar dah. Jenama tu dah habis dah, dia kata. Tak keluar lagi dah bekalan obat tu. Kalau keluar bekalan obat tu, nascaya ubat-ubat lain tak akan laku kerana dia sangat tidak berkesan untuk berhadapan dengan penyakit-penyakit orang yang menceroboh 5 perkara yang perlu diselamatkan dalam Islam tuan-tuan. Lalu disorok dalam store farmasi. Naik Inggeris di India, letak belakang store. Naik Kamal Atatürk, letak belakang store. Di mana? Di negeri Mesir. Mesir di zaman Amru ibn As, hukum hudud dibawa masuk ke negeri Mesir. Kadar jenayah berkurangan. Pada tahun 1884 datang penjajah Perancis dia. 1884 Perancis buang apa dulu? Dia tak buang sistem ekonomi apa. Dia buang hukum hudud dulu. Sebab itulah persoalan hukum hudud di negeri umat Islam sangat, orang kata macam sensitif sangatnya. Sangat itu. Orang ni akan kata begini ni. Sebab pemikiran dia telah disuntik masuk dengan pemikiran penjajah tanpa dia sedar sebenarnya sekali. Penjajah pergi negeri-negeri umat Islam yang mana nombor 1 dia buang hukum hudud. Datang penjajah ke Malaysia ini, dia bina mahkamah dalam struktur mahkamah dan undang-undang perjalanan mahkamah. Hukum hudud dicampak buang tuan-tuan. 1907 berlaku. Semua negeri-negeri yang penjajah datang menjajah negeri umat Islam, yang pertama sekali hukum hudud dibuang. Dia tahu inilah hukum utama, peraturan utama. Yang lain penting, tetapi ini lebih penting daripada itu. Yang lain sesuai dengan penyakit, tetapi penyakit untuk selamat 5 adalah hukum hudud. Dia orang sangat kaji tuan-tuan. Sebab itu hari ini ramai termasuk orang Islam sendiri sangat-sangat mahu menidakkan hukum hudud dengan alasan-alasan yang macam tu. Sebab telah dibasuh otaknya.
oleh ayat-ayat kalimah-kalimah yang baik kononnya, iaitu Al-An'am 112 yang terdiri pada jin dan manusia yang Allah Ta'ala sebutkan menjadi, orang kata nak menjadi orang-orang yang menentang kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ditambah pula dengan kata-kata Dr. Yusuf Qaradawi tadi. Jadi banyak negeri-negeri umat Islam yang Islamnya datang bawa hukum hudud, datangnya penjajah, nombor satu hukum hudud perlu dicampak buang, yang lain hukum-hukum lain kemudian sikitlah hukum hudud. Sebab hukum hudud ini menjadi pengawal ketat, memastikan 5 perkara ini tidak diceroboh oleh manusia: akidahnya, ya, nyawanya, keturunannya, akalnya dan hartanya. Ini dia. Orang kata agenda pendidikan boleh juga. Agenda pendidikan boleh bagi tahu mencuri hukumnya haram. Agenda pendidikan keselamatan jalan raya, JPJ kata jangan memotong di garisan 2, jangan memotong di atas bukit, jangan masuk petak kuning. Orang lulus lesen tu semua tahu undang-undang tu, tapi bila dah bawa kereta ada lesen, semua orang langgar peraturan itu. Maknanya orang nak suruh orang patuh kepada ketetapan dan peraturan, benda yang tak boleh. Tidak cukup dengan pendidikan. Ramai orang berpendidikan tinggi yang duduk dalam jawatan-jawatan yang disebut sebagai kategori kola putih, melakukan jenayah kola putih. Duit banyak, harta banyak, tapi masih pecah amanah. Tak cukup dengan apa yang jadi. Jadi orang apa? Jadi orang yang tamak. Semua ini boleh diselesaikan dengan hukum hudud. Bila sebut hukum hudud, orang yang ada penyakit hati dalam surah Al-An'am 112 dengan cakap-cakap yang bagus, dia terus menggambarkan kepada kita hukum hudud jangan main tahu, potong tangan. Hukum hudud jangan main tahu, kena penggal kepala, pancung. Hukum kisah macam tu. Hukum hudud jangan main tahu, berbelang belakang kena sebat atas belakang. Hukum hudud jangan main tahu, ngeri akan direjam dengan batu. Itu yang disebut. Sedangkan ulama-ulama Islam dalam menghuraikan hukum hudud ini, dia sebut bila turun saja hukum hudud, perkataan hudud adalah perkataan jamak. Perkataan mufradnya ialah had. Satu. Hudud itu banyak. Batas-batas, sempadan-sempadan, had-had, batas-batas, sempadan. Bila turun saja hukum hudud, yang ni akal manusia tak mampu berfikir. Kalau Allah Ta'ala tak sediakan dia satu bantuan, namanya apa dia, saya sebut dia hidayah petunjuk Allah. Datang je hukum hudud itu, dia sebagai tembok pemisah antara benda jahat di sebelah sini dengan orang yang nak buat jahat di sebelah sini. Benda jahat jadi dah tak nampak lagi dah. Itu hukum hudud. Bukan persoalan nak hukum pada orang buat jahat. Hudud itu pembatas, pembeza, penyekat, penghalang, tembok, halangan sehingga tak nampak benda yang tak baik ini oleh hukum hudud. Itu sebenarnya kali yang perlu diberi kepahaman dan penjelasan kepada orang. Namun sayangnya orang yang ada agama juga, tahu hukum hakam juga, dia highlightkan tentang hukum hudud ini. Jaga tangan kena kerat, jaga leher akan dipancung, jaga belakang akan berbala-bala ni kena sebat dengan rotan, 100 rotan. Itu yang di highlightkan. Inilah dia orang Al-An'am ayat 112. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ya, Allah Ta'ala kata yang dihuraikan oleh ulama-ulama, ya, dia kata hukum hudud itu apabila dilaksanakan, dia akan menjadi penyekat dan penghalang manusia daripada melakukan salah laku hudud itu. Maksudnya penyekat, penghalang ialah tembok itu. Dan tembok ini bukan macam tembok penjara pudu yang nampak dengan mata kasar kita. Tembok di sini yang orang yang dapat hidayah Allah Ta'ala saja yang akan nampak bahawa hudud itu adalah tembok. Dalam arti kata benda yang bersifat ghaib, tuan-tuan. Benda yang bersifat ghaib inilah yang tidak boleh nak dipikir dengan akal. Dan akal hanya mampu meyakini apa yang Allah Ta'ala kata tembok, batas, sempadan itu bila disuluh dengan cahaya nur Allah Ta'ala. Macam inilah orang nak tengok duit palsu, tuan-tuan. Kalau tengok macam ni tak nampak, yang pergi bank tu dia letak bawah cahaya biru, baru timbul benda tu palsu, tak berasa, baru keluar benda tu terbit. Maka begitulah juga perkara-perkara yang bersifat ghaib Allah Ta'ala ini tak mampu nak dilihat. Mana batas, sempadan, mana tembok ini katakan tembok pemisah. Sebab dia tengok dengan mata yang kasar. Senang kali dia mesti dilihat dengan mata hati. Mata hati dapat dilihat setelah akal itu memberi isyarat kepada mata hati. Dan akal itu dapat melihat, ya, dengan terang dan jelas apa yang Allah Ta'ala janjikan itu bersama-sama dengan suluhan hidayah Allah. Jadi baru jadi nampak, tuan-tuan.
Jadi bagi mereka yang akal semata-mata guna pakai untuk melihat, selama-lama tak nampak, tak adalah mana batas sempadan. Inilah dia. Maka Allah Ta'ala gerakkan hati manusia jadi takut nak buat macam tu. Syaratnya pelaksanaan hukum hudud itu mesti dibuat terlebih dahulu. Jadi bila dah macam ni berlaku tuan-tuan, bila macam ni dah berlaku, saya nak balik semula kepada yang ni. Berkaitan dengan penggubalan penguatkuasaan apa semua itu adalah tanggungjawab orang yang berada di institusi perundangan tuan-tuan. Orang kampung, orang ramai biasa tak perlu tahulah benda ni. Cuma diberitahu awak jangan buat. Besok dah dikuatkuasakan hukum hudud. Besok kalau buat lagi benda-benda yang awak buat sebelum ni, memang awak akan ditangkap. Kemudian akan dibicara, akan dibuat pertuduhan. Kalau sabit kesalahan, kena. Kalau tak sabit kesalahan, tak kena. Besok mulanya, mana diisytiharkan oleh pemerintah, hukum hudud akan dilaksanakan, dikuatkuasakan besok. Semua orang kena tahu yang tu. Kemudian, apakah kesalahan-kesalahan hudud? Semua orang kena tahu yang tu. Semua orang kena tahu, yang mukallaf tadi kena tahu. Dan apakah hukuman kepada kesalahan-kesalahan tadi? Semua orang kena diberitahu. Boleh siar TV 9, boleh siar TV 10, boleh siar dalam TV. Tiap-tiap hari siar sebelum azan. Tiap-tiap hari siar sebelum berita. Maka orang dapat tahu benda-benda kesalahan ini. Maka semua orang dapat tahu tentang kesalahan hudud. Tapi tidaklah nak diberitahu. Awak kena faham tentang sistem kehakiman mahkamah macam mana dia atur hukuman. Sebab kita nak menjalankan hudud. Sampai kiamat tak boleh tuan-tuan. Inilah benda-benda yang disembunyikan, yang patut diberitahu, tak diberitahu, dijelaskan benar-benar jelas supaya orang faham kedudukan sunnah. Dengan tujuannya bila semua orang faham bahawa hukum hudud mesti semua orang faham, maka orang kata tak bimbanglah hukum hudud tak akan dilaksanakan lagi sebab ramai lagi orang yang tak faham. Tak disebut tang mana itu. Kejujuran dalam menyampaikan ilmu ayat-ayat Allah telah tidak berlaku. Mereka telah menyembunyikan ayat-ayat Allah. Ini dia orang yang menyembunyikan ayat-ayat Allah tuan-tuan. Ya, sikit lagi nak sebut di sini. Oh, dah pukul 7.40. Tak ada nak kata apa juga, dah subuh lewat sikit dia jadi lagu tu lah. Sikit lagi nak sebut, ya, sikit lagi nak disebut di sini ialah oleh yang demikian, jika individu muslim tidak memahami keseluruhan kandungan hukum hudud, dia tidak menjejaskan dari sudut penghakiman, tak ada apa-apa. Pihak sebenar yang perlu memahami hukum hudud dari sudut penghakiman hukumannya ialah para hakim. Jika keseluruhan kandungan hukum hudud perlu dipahami oleh semua manusia, mustahil hukum hudud dapat dilaksanakan. Tidak mungkin semua orang akan memahaminya serentak dalam satu masa berkenaan dengan hukum-hukum tersebut. Jika faktor ini dia ambil kira dan orang terus menyampaikan, orang kata dia ayah yang seperti ini, hukum hudud tak dapat dilaksanakan buat selama-lamanya sampai hari kiamat. Maka persoalan ayat Allah fastabiqul khairat, berlumba buat baik, ya. Kemudian wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu mencari keampunan keredaan Allah Taala, tidak akan berlaku. Dihalang, dia cakap oleh siapa? Orang sembahyang zuhur sendiri, orang sembahyang asar sendiri, orang takbir raya sendiri, orang pergi lontar syaitan dekat jamrah sana menunaikan haji. Balik dia juga telah menyembunyikan ayat Allah bersama-sama dengan jin yang disebut syaitan dalam Al-An'am ayat 112 tuan-tuan. Sayangnya mereka ini nampaknya bersih air muka tetapi hatinya kotor dan gelap sekali tuan-tuan. Akibat daripada apa? Allah Ta'ala tidak bekalkan kepada mereka hidayah petunjuk kita berfikir, semata-mata bergantung harap kepada orang kata apa? Kepada rasional akal, logik akal semata-mata, lalu mereka terpedaya dengan pujuk rayu syaitan untuk menidakkan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh orang jadi terikut-ikut dengan benda macam itu. Ini adalah satu bencana besar di atas kehidupan muka bumi ini. Lalu semua orang akan bertanggungjawab di akhirat nanti. Dan yang cakap-cakap lebih itu, dia menghadapi masalah apa? Masalah akidah dengan Allah Ta'ala, masalah batalnya syahadah dengan Allah Ta'ala. Tidak perlu mengisytiharkan diri keluar agama itu, agama ini, meninggalkan Islam. Cukup dengan mengatakannya demikian. Maka berlakulah masalah akidah yang terputus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dalam alam barzakh, di padang mahsyar nanti, mereka sunat kalinya telah dinafikan oleh Allah keahlian sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillahi min zalik. Tidak ada balasan kecuali neraka Allah yang kekal abadi selama-lamanya. Bukan tujuan saya untuk menjatuhkan hukum pada orang yang berkata demikian, tetapi sebagai peringatan untuk menjelaskan hukum kepada kita yang tidak terlupa mulut supaya berhati-hati beradab dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan.
Kalau tidak, sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua Allah Ta'ala tak masuk dalam buku akaun, buku kira-kira, sebab keahlian kita di-reject dan ditolak sejak kita berada di dunia lagi, tuan-tuan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.